Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajul fa'a'tahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqra wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Anas, tidaklah diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu atas nama Islam, melainkan Nabi pasti bagi. Sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang mai minta sesuatu ke dia, minta atas nama Islam. Maknanya minta untuk kepentingan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada siapa mai jumpa dia minta sesuatu daripada dia, minta atas nama Islam untuk kepentingan Islam, illa a'tahu, Nabi tentu punya bagi. Tak boleh bagi banyak, Nabi bagi sikit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang jumpa dia, orang minta dia tolong atas nama Islam, dia tentu tolong. Anas bin Malik kata, walaqad ja'ahu rajulun. Pernah sekali seorang laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah hadis ini dia cerita yang dikatakan rajulun, laki-laki ni, dia ni adalah ketua kaum. Dia ni ketua satu kaum. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sesuatu pada dia, tolong dia. Anas kata fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Nabi bagi dekat dia ni kambing satu lembah di antara dua bukit. Kebetulan ada orang kaya, satu orang kaya jumpa Nabi, dia pun tak tahu macam mana nak tunjuk sayang dia pada Nabi, dia hadiahkan kepada Nabi kambing satu lembah. Lembah maknanya kawasan antara dua bukit. Banyaknya kambing ni sampai disebut dalam hadis ni, dia kata ghanaman baina jabalain. Ghanam, kambing ada di antara dua bukit. Satu lembah tu penuh dengan kambing. Satu orang mai jumpa Nabi, hadiahkan kepada Nabi kambing satu lembah. Tak lama selepas Nabi SAW terima hadiah kambing satu lembah tu, mai ketua kaum ni minta tolong Nabi SAW. Nabi SAW bagi dekat dia semua kambing hak ada di lembah tu. Bagi sedekah dekat kawan yang minta tolong dia ni. Faraja'a ila qaumih. Ketua kaum ini bila dah dapat dah kambing satu lembah, balik jumpa kaum dia yang ramai. Faqala, kata dia, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhshal faqra. Dia balik pergi jumpa kaum dia hak ramai tu, dia kata, wahai kaum aku, aslimu. Dia kata, masuk Islamlah kamu semua. Dia kata. Dia balik bagi tahu kepada orang-orang dia kata, dengar sini kamu semua, aku nak bagi tahu dekat kamu semua, aslimu. Dia kata, masuk Islamlah, tak usah tunggu dah. Pasal apa? Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhshal faqra. Kerana yang kata Muhammad, yang bawa agama Islam ni, yang kata Muhammad ni, dia kalau bagi dekat orang, dia ni seolah-olah satu orang manusia yang tidak takut kepada miskin. Dia balik bagi tahu pengikut dia, kaum dia hak ramai tu, dia kata sampai dah masa kita masuk Islam. Pasal apa? Pasal Muhammad, Nabi Muhammad yang bawa agama Islam ni, hangpa tahu tak dia ni orang macam mana? Dia ni satu orang manusia yang kalau orang minta tolong ke dia, dia tolong orang sampai seolah-olah kita rasa dia ni tak takut miskin. Apa ada kat dia, dia sanggup bagi ke orang. Ni yang kata Muhammad SAW ni. Dia pergi bagi tahu kepada kaum dia, dia kata sampai dah masa kita semua kena masuk Islam. Anas bin Malik kata, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-Islam ahabba ilaih min ad-dunya wa ma 'alaiha. Anas bin Malik kata, kalaulah sekiranya ada seorang lelaki, dia masuk Islam kerana nak dunia.
Anas kata, kalaulah ada satu orang dia masuk Islam kerana dengan masuk Islam dia boleh dapat sesuatu daripada dunia. Anas kata tak lama dia kata orang ni kemudiannya akan menjadi orang yang sayang kepada Islam lebih daripada dia sayang dunia dan isinya. Anas bin Malik kata orang ni kalau mula-mula dia masuk Islam tak ikhlas. Masuk kerana dia mengharapkan sesuatu dia boleh dapat dalam Islam. Tapi selepas dia masuk Islam tak lama, dia akan dapati Islam ni sebenarnya cukup cantik. Dan dia akan sayang Islam lebih daripada dunia dan segala isi. Tuan-tuan, hadis ni nak beritahu dekat kita. Kalau sekiranya kita ikut Islam sepenuhnya, orang akan nampak Islam ni cantik. Apa yang jadi hari ni, kita tak ikut Islam. Tuan tengok surah abang hari ni. Kenuri, Tok Wan, bapa dengan abang. Kenuri, cucu, anak, adik. Budak perempuan start daripada umur 5 tahun, Tok Wan dia rogol dia, pak dia rogol dia, abang dia rogol dia sampai lah umur 12 tahun. Tok Wan, pak dengan abang masih duduk rogol dia lagi. Tuan-tuan tengok, mana silap kita? Kita nak kata salah Tok Wan tu, kita nak kata salah pak tu, kita nak kata salah abang dia. Semua orang kata lagu tu, tapi benda duk jadi juga lagi. Salah dia ialah kerana kita tak laksana apa yang Tuhan suruh. Tu salah dia. Salah dia ialah kerana Islam suruh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kalau sekiranya orang berzina, hukum dia rejam kalau dia sudah berumah tangga. Kalau sekiranya dia berzina, dia belum berumah tangga, hukum dia sebat 100 rotan. Kita tak buat hukum tu. Bila tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pelihara manusia. Allah tak pelihara. Masalah dia Allah tak pelihara. Kalau sekiranya kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Bila dia pelihara, kita terpelihara, anak kita terpelihara, cucu kita terpelihara, masyarakat seluruhnya terpelihara. Tapi bila kita tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala tak pelihara kita. Bila Allah tak pelihara kita, tak ada siapa boleh jamin kita selamat daripada apa-apa malapetaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kena faham. Kena faham. Kita tak akan rasa manis gula kalau sekiranya kita tidak makan gula. Kita tidak akan rasa Islam ni baik kalau sekiranya kita tidak laksana Islam. Kalau Islam hanya tinggal dalam buku, kita baca, kita tak nampak, kita tak rasa kebaikan Islam. Kita baca, kita macam-macam nak nampak kebaikan Islam, tapi tak boleh rasa Islam tu baik macam mana. Tapi kalau Islam ni kita laksanakan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Bila Allah pelihara, kita dapat merasai nikmat keamanan hasil daripada pelaksanaan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang macam ini. Tentang Islam itu sangat cantik, sangat indah. Tetapi kecantikan dan keindahan Islam, kita tidak akan dapat rasa selagi mana kita tidak laksanakan dia. Di antara tanda cantik Islam itu ialah macam yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, bagaimana Nabi SAW atas nama Islam, Nabi sanggup habis segala-gala yang ada ke dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawm yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa atau kama qala muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Nabi kata tak ada satu hari pun yang manusia bangun pagi melainkan ada 2 malaikat turun mai ke dia. Nabi kata manusia ni bangkit aja daripada tidur, bangkit tidur aja Allah hantar mai 2 malaikat ke dia. Maka berkata salah satu daripada 2 malaikat ni, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat hak seorang ni dia kata, ya Allah, bagilah ganti sesuatu yang baik kepada orang yang sanggup belanja harta daripada jalan Allah. Kita bangkit pagi aja Allah hantar mai 2 malaikat dekat kita. Selain daripada malaikat Raqib dan Atid, ada lagi 2 malaikat mai dekat kita. Malaikat ni mai kata dekat kita, dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hak satu dia kata, ya Allah, bagi ganti dekat mana-mana orang yang mengeluarkan harta dia untuk belanja pada jalan Allah.
Kalau dia ada buat keluar duit walau sekupang sekalipun. Kalau dia ada buat keluar duit walau RM1 sekalipun. Tapi untuk agama, untuk jalan Allah, sebagai ganti kepada sekupang, kepada RM1 yang dia buat keluar tu, gantikan kepada dia sesuatu yang lebih baik. Malaikat minta dekat Tuhan. Wa yaqulul akhar, malaikat hak satu lagi pula kata, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, bagilah kerosakan kepada manusia yang tahan harta dia. Walau sekupang pun dia tak mau belanja pada jalan Allah. Bagi kerosakan kepada harta orang ni. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham. Nabi tadi, orang hadiah ke dia kambing satu lembah. Satu lembah dia bagi ke orang. Kita hari ni kalau tak boleh sampai tara tu, buat takat mana boleh. Boleh bagi RM1 untuk bantu Islam, bantu orang Islam, cukup. Kalau RM1 yang kita bagi itu, RM1 yang ikhlas kerana Allah. Malaikat minta doa kepada Allah, ya Allah bagi ganti duit RM1 yang dia belanja ni dengan kebaikan yang lebih banyak daripada RM1 tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia kalau dia bagi kebaikan dekat kita, tak ada lah kebaikan yang seumpama tu yang manusia boleh bagi ke kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.